Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan bab 12, pengendalian data. Tumpuan kita adalah pada plot, batang dan daun. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 273 dan 274. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat membina perwakilan data, khususnya plot, batang dan daun bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data dengan betul. Kriteria kerjayaan, pada akhir pembelajaran saya merujuk pada diri kamu, ya murid, mencapai objektif apabila berjaya membina dua perwakilan data, plot batang dan daun bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Adakah data itu sesuai diwakilkan dengan plot batang dan daun? Baik, mula-mula kita akan ulang kaji sedikit perwakilan data yang telah kita belajar. Yang pertama adalah carta palang. Ini adalah carta palang. Kesesuaian dia ya sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Dalam kes ini ialah kadar kebantutan antara negara, bantut ya. Kategorinya adalah negara-negara yang dianalisa mengalami masalah bantut. Okey. Carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor, ini kawasan ini dinamakan sektor, bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian setiap kategori dalam keseluruhan data itu. Dalam kes ini ialah pecahan kes tempatan baharu COVID-19 di Malaysia mengikut kategori. Didapati bahawa saringan kontak rapat menghasilkan sektor yang paling besar. Okey. Baik, kemudian graf garis. Graf garis ialah perwakilan data yang digunakan untuk memaparkan perubahan data dalam suatu tempoh masa. Okey, daripada graf garis ini kita akan nampak dengan jelas perubahan-perubahan yang berlaku. Dan dalam data ini ialah kes baharu harian dalam tempoh seminggu 14 hingga 20 Julai 2020. Kita akan lihat dengan jelas kes jangkitan naik pada 17 Julai. Okay. Kemudian kita juga telah belajar plot titik yang menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu dan bertabur secara seragam di atas garis nombor. Baik, untuk membina plot titik, kita kena lihat apakah julat ataupun minimum nombor, nombor yang paling minimum dan nombor yang paling maksimum untuk memudahkan kita memplot titik tersebut. Okey, kita teruskan dengan plot batang dan daun. Ini adalah contoh, ya, contoh plot batang dan daun. Kalau kita lihat di sini, ada batang, ada daun. Okey, plot batang dan daun ialah perwakilan data yang mengasingkan nilai data kepada batang dan daun mengikut nilai tempat. Okey, nilai tempat untuk kes ini adalah nilai tempat, puluh dan sah. Okey, daun biasanya ialah digit akhir nombor itu. Okey, digit akhir di sini adalah sah, batang ialah digit atau digit-digit yang lain di sebelah kiri nombor itu. Mungkin di sini adalah untuk kes yang ini adalah puluh, boleh juga kita letak ratus, ya, ratus, boleh juga ribu, bergantung kepada kesesuaian data tersebut. Plot batang dan daun mengekalkan nilai data asal. Maksudnya kita boleh baca terus data dia dengan nilai yang asal. Jadi kita boleh melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai itu bagi tujuan analisis data. Kalau nak kira mean, mode, median boleh nampak terus. Okey. Okey, bagaimana nak lukis? Okey. Mula-mula kita kena setiap data satu persatu bagi nilai puluh sebagai batang ataupun lihatlah digitnya ya. Kemudian digit akhir nombor ditulis pada daun. Bila dah selesai,
Kita susun semula daun mengikut tertib naik dan mesti ada kekunci dan tajuk. Baik, kita teruskan. Baik, contoh 8 ini ada di dalam buku teks. Data di bawah menunjukkan markah ujian matematik bagi 20 orang murid di sebuah kelas. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Okey. Mula-mula kita akan buat garis menegak dengan garis mengufuk. Okey, garis menegak di tengah-tengah lah ya. Di sebelah atas kanan ini kita tuliskan batang. Dalam kes ini kita akan wakilkan batang ini dengan digit 10. Manakala di sebelah kiri adalah daun. Dalam kes ini, dalam data ini, data mentah ni kita fokuskan ataupun kita tulis digit SAR. Okey. Baik, mula-mula kita akan mencari markah yang paling rendah dan markah yang paling tinggi dalam data ini. Okey, didapati markah yang paling rendah adalah 32 dan markah yang paling tinggi adalah 86. Melibatkan digit 10, 30 sehingga 60. Jadi kita akan tulis di sini pada batang 3 mewakili 30 ya. 4, 5, 6, 7 dan 8. Kerana 3 adalah 32 adalah markah minimum dan 86 adalah merujuk kepada markah maksimum. Okey, kemudian SAR, digit SAR kita akan tuliskan di bahagian daun. Okey, kita akan tuliskan satu persatu bermula daripada kiri atas ya. Okey, 60 kita letak sini kosong merujuk kepada 60. 50 letak sini kosong menjadikan nilainya adalah 50. Kemudian 56 sini 67 69 82 32 63 63 lagi 75 58 50 71 69 86 78 52 77 64 dan 59. 59 di sini. Okey. Kalau kita lihat pada batang digitnya sudah tersusun. Okey, angkanya atau nombornya sudah tersusun dengan elok daripada kecil kepada besar. Tetapi di sebelah daun ni digitnya tidak tersusun dengan cantik. Jadi apa yang kita buat ialah kita kena susun semula. Okey, kita kena susun semula. Okey. Okey, kita kena susun semula supaya digitnya SAR ini tersusun dengan elok mengikut urutan menaik. Okey, tulis mula 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Baik, di sini ada 32 sahaja, jadi kita tulis sahaja 32. 4 ni tak ada markah untuk 4. Jadi 5, okey, kita tengok sini ya. Ada kosong dan kosong. Mesti kita tulis urutan menaik. Jadi kita tulis kosong, ada 2 kosong. Kita dah tulis ni. Kemudian 2, kemudian 6, 8 dan 9. Okey. Pastikan kita tulis dengan betul ya. Kemudian 6, untuk digit 60 ini, kita mulakan dengan kosong sebab ada satu kosong kat sini. Yang paling kecil kemudiannya adalah 3, 3 dan 3. Okey. Kemudian 4. Okey, 4,
7 dan 29. Okey, 29. Kemudian untuk 70-an ini dimulai dengan 1, 5, 7 dan 8. Pastikan kamu menulis angkanya pun di dalam satu baris. 8, okey, 2 dan 6. Okey, 2 dan 6. Baik, tulislah tajuk. Tajuk bagi plot batang dan daun ini adalah markah ujian matematik. Markah ujian matematik dan kekuncinya. Yang ini sangat penting. Apakah kekuncinya? Kekuncinya, okey, kita tulis sebagai ambil mana-mana, mana-mana nombor yang kita boleh terjemahkan. Cikgu ambil yang ini 8/2. Apa maksud 8/2? Bermakna 82 markah. Ini tak muat ni. Patutnya kena tulis dalam satu baris sahaja. Okey. 8/2 bermakna 82 markah. Nanti sekejap cikgu baiki sikit. Okey, kekunci. Yang ni cikgu padam. Okey, kita tulis semula supaya muat. (8/2) bermakna 82 markah. Okey. Baik, siap untuk plot batang dan daun bagi markah ujian matematik dan kita boleh baca secara terus nampak maklumatnya 75, 77 markah dia, 78. Baik, kemudian soalan ada tanya mengenai justifikasi. Sudah pastilah, okey, plot batang dan daun ini sangat sesuai, sesuai untuk memaparkan markah ujian matematik. Okey, plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan markah setiap murid di dalam kelas ini. Okey, boleh? Baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, dalam satu tinjauan, umur bagi 24 orang pembaca dari sebuah majalah dicatatkan seperti berikut. Wakilkan data itu dengan plot batang dan daun dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey. Ini adalah datanya ada 24. Dan mula-mula kita akan buat garis menegak dan mencancang. Satu bahagian di sebelah kanan atas kita tuliskan batang dan di sebelah kiri atas kita tuliskan daun. Batang merujuk di sini 2 digit saja. Maka batang ini kita merujuk kepada digit puluh dan daun ini merujuk kepada digit sah. Okey? Baik, sebelum itu kita kena kenal pasti apakah nombor yang paling kecil dan apakah nombor yang paling besar. Okey, nombor yang paling kecil di sini berapa ya? 22. Okey, 22. Betul Dan nombor yang paling besar okey, 65. Okey, jadi kita akan tulis pada batangnya 2 sehingga 6. Okey, 2 sehingga 6. 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey? Okey. Kemudian ingat ya, yang ini adalah umur bagi 24 orang pembaca. Maksudnya umur yang paling muda 22 tahun dan umur yang paling berusia adalah 65 tahun. Yang membaca majalah. Okey.
kita mulakan daripada hujung di atas kiri 44, jadi sini 44, 57, 58, 53, 36, 47, 33, 51, 31, 65, 32, 22, 51, 39, 58, 30, 44, 38, 42, 25, 60, 34, 31 dan 47. Okey. Dan kita dapati pada daunnya susunannya adalah tidak cantik. Jadi kita kena susun nombor tersebut menjadi urutan menaik. Okey. Okey. Baik. Kita tukarkan, kita susun ya. Kita tulis dahulu pada batangnya digit 10, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kemudian kita susun mengikut urutan menaik. Kat sini 2 dengan 5 dah cantik dah. 2, 5. Okey. Kemudian untuk 3 kita tengok betul-betul ada 0. Okey. Ada 1, ada 2. 1 dan 1. Sekejap ya, cikgu nak susun bagi susunannya adalah seragamnya. Sekejap ya. Okey. Yang ni tadi 2, 5. Okey, supaya ini satu baris ya. 2. Okey, 2 dah. Kan 3, 4, 4. Ini sudah. Jangan tersilap. 6. Okey. 8 dan 9. 8 dan 9. 8 dan 9. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cukup. 4. Okey, hati-hati mula dengan 2. Kemudian 4 ada 2. Tuliskan. Okey, kemudian 7 ada 2. 7, 7. Okey, 5. 1 ada 2. Kemudian 3. Kemudian 7. 8. 8. Okey, 8, 8. Okey, yang ini 0, 5. Okey. Baik. Lepas tu kita buat apa? Kita tuliskan kekuncinya. Kekunci. Kita boleh pilih mana-mana. Cikgu pilih yang ini ya. 4/2. Bermakna 42 tahun. Okey, sebab merujuk kepada umur pembaca majalah. Kena tulis unit. Ya, 4/2 bermakna 42 tahun. Dan tajuk tulis umur
pembaca majalah. Okey, umur pembaca majalah. Pembaca. Okey, siap untuk plot batang dan daun. Okey, plot batang dan daun. Kemudian dia minta kita untuk memberikan justifikasi kesesuaian. Memanglah sesuai ya untuk menggambarkan umur pembaca majalah. Jadi kita tulis dengan ayat yang lengkap. Plot batang dan daun ini sesuai digunakan untuk memaparkan umur setiap pembaca majalah dalam tinjauan ini. Okey, boleh ya murid-murid? Okey, cikgu harap semuanya faham dan jelas. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.